رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada minggu yang lalu, pada minggu yang lepas, kita sudah pun berbicara mengenai dengan tujuan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keterangan yang telah lalu perlu kita ingat bahawa zikir ataupun menyebut mengingati Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekadar menggerakkan dua bibir ataupun menuturkan, menyebutkannya, tetapi hendaklah mestilah diiringi dengan keimanan yang kental, keimanan yang sebenar. Satu, bila tersebut la ilaha illallah ataupun bismillahirrahmanirrahim, ketika kita menyebut itu, hendaklah iman kita di dada, ataupun dengan arti kata ingatan kita pada Allah itu terarah kepadanya dan kerana Allah. Itu pertama. Sebab itu sikap begitu tu dia akan melahirkan ataupun dia akan memperwatakkan kita ni, ataupun lebih tepat saya katakan bahawa zikir itu akan mengasuh, mendidik kita menjadi orang yang baik. Apabila kita berzikir kerana Allah, berarti kita mendisiplinkan diri. Kita hanya memberi tumpuan kepada tujuan yang asal. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengingatkan Allah dan mensyukuri nikmat Allah. Jelas tuan-tuan, bila tuan-tuan lepas makan, lepas minum, kan, apa tuan-tuan buat? Sudah kita sebut alhamdulillah at'amana hadza wa razaqana hadhi. Alhamdulillah, Engkau telah memberi makan kepada kami dan merezekikan ini. Ini yang kita sebut. Bila kita sebut begitu, tuan-tuan puan, tentulah fikiran kita segar dan gaya laku kita pun terarah pada yang baik. Sebab yang kita makan tadi, walaupun sikit ataupun banyak ataupun sedap tak sedap, alhamdulillah, mana kita reda. Keredaan kita terhadap Allah itulah dikatakan rezeki. Dengan arti kata lain bahawa rezeki itu akan bertambah demi bertambah. Sebab kita senang. Kalau tuan-tuan mengauk rezeki, tapi hati tuan tak tenteram, tak reda, ataupun tak tertekan, berarti tuan-tuan tak senang. Itu tujuannya tuan-tuan. Dalam kehidupan kita pada hari ini, walaupun kita ke sana kemari kan mencari sesuatu, tapi kita ingat segala urusan hidup kita ni diatur oleh Allah. Bila kita ingat begitu, tentulah kita bila nak pegang cangkul, bismillahirrahmanirrahim, zikir, senang hati, walaupun letih. Itu tujuan berzikir. Makna itu saya katakan tadi, bila kita sebut la ilaha illallah atau Allahu akbar, iman di dada terarah kepada Allah. Aku lakukan ini semata-mata kerana-Mu, wahai Allah. Tolonglah. Itu maksudnya. Dia senang hati kita, ya. Itu. Kemudian yang kedua, keyakinan. Keyakinan kita mesti kejap. Maksudnya pegangan hidup kita ni tetap berpegang kepada rahmat Allah.
Ini mesti kejap tuan-tuan. Saya pernah mendengar ungutan seorang hamba Allah. Ni orang seorang mereka ahli kafrat ini. Saya ustaz kata dia. Walaupun saya berdapat menerima beberapa projek yang besar, berjuta-juta ya. Tapi apabila saya terima, maka saya pancing dulu, apakah aku yakin dengan projek ini aku boleh berjaya, mana boleh menyempurnakan tugasan aku. Kalau tak yakin, dia tak akan terima. Kuat dia, tapi Tuhan bagi rezeki dia murah. Seorang jutawan, senang hati dia. Kalau tuan-tuan tengok, tutup pelik. Kita yang miskin ni, yang tak ada gafar ni kan. Rasa saya lah, keyakinan tu terulang ambil. Inilah bila kita dalam poket kurang sikit ekonomi. Mana duit kita rasa tak cukup pembayaran bulan ni kan. Dah. Ini tak ada keyakinan. Kalau kita hanya menerima pendapatan sekian, kita terima dan kita kejapkan keyakinan kita bahawa rezeki ini cukup anak beranakku. Hati kita tak pelanggar pun. Tapi kalau kita rasa tak cukup, malah kita ada perasaan tamak. Punah. Pada timur tuan-tuan, soal rasuah atau apa kan. Itu dia. Bukan dia orang tak ada apa-apa pun. Orang ada duit. Tapi kerana nak cepat senang dapat. Itu maknanya tak ada keyakinan di hati. Jadi bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala atau kita ingatkan Allah, pasti keyakinan kita terhadap Allah, maknanya kita tetap bergantung pada rahmat Allah. Dua. Dan yang ketiga ialah mantap makrifat ke. Makrifat kita, pengetahuan kita terhadap Allah cukup mantap. Kemas gitu. Langkah kiri, langkah kanan pun kita tak boleh tak boleh lupakan Allah. Barulah zikir yang kita lakukan tu senang ada. Mulut terluar, fikiran tenang dan hati kita rasa lega. Jiwa kita rasa lega, senang. Hati kata riang gembira. Baik. Malam ni kita lihat kita akan lihat pula tentang beberapa gesaan ayat Al-Quran mengajak kita supaya memperbanyakkan zikrullah. Disepetik saja sini sebahagian daripada ayat Al-Quran yang mengajak kita semua supaya memperbanyakkan zikrullah. Yang pertama dari surah Ali Imran ayat 41, dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyak, waskur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Ingatlah terhadap Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta tasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Waktu petang begini tuan-tuan, kita berada di masjid. Ingatlah Allah sebanyak mungkin dan bertasbihlah. Itu yang sebanyak-banyak. Sebab apa kita hidup kita ni di antara hidup mati. Kita hanya menunggu saat itu saja. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya yang sudah berumur ni, saya rasa saya terpaksa memaksakan diri saya ingat. Bila celik mata, oh hidup lagi. Alhamdulillah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian bila kita rehat ke tidur, kan, umpamanya pastikan dua kalimat syahadat sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau Tuhan jemput kita, ambil roh kita, alhamdulillah. Jadi bila kita beringat begini, saya kira hati kita senang. Tak ada apa masalah.
Hari ini saudara, kita dikejut oleh berbagai-bagai permasalahan. Dan seorang ni juruta Perancis kan, campak, lontar Quran umpamanya. Ini dah lama tu perempuan. Ini berlaku di Sudan. Hari ini berlaku di Iraq, cukup banyak. Malah di Palestin perempuan, banyak. Israel tu, dia letak di musim senapan kata Quran. Malah dia target, dia tembak. Ini semua merupakan kejutan tuan-tuan. Supaya umat Islam bertindak ganas. Itu tujuannya, bukan apa-apa. Dan supaya orang lain tengok, oh, ganas Islam. Jadi bagi saya lah, untuk menangani masalah ini kita mesti bersatu. Maknanya kita mesti berusaha merapatkan hubungan. Itu saya sebut sama-sama musuh Islam. Sesama kita sendiri pun, sesama kita mukmin sama mukmin kan, memperlekeh, mencemooh, apa ni? Dan artikel agama seperempuan. Mingguan Malaysia, berita minggu, artikel agama, tajuknya bagus, ya, memberi saran kepada yang bukan Islam. Perbincangan yang baik, tapi sayang, diselit di situ perasaan cemoh, dia sebut. Saya rasa itu dia fokusnya sebenarnya, dia fokus kat situ. Apa ni tutu guru pondok, kan? Orang pondok dulu. Dia ni cukup menentang, menghalang. Dia kata, tu guru tak boleh bagi saran kepada yang bukan Islam. Sebenarnya ini satu tanggapan saya. Untuk kita nak memastikan perkara ini benar ataupun tidak, buat satu penyelidikan. Setiap artikel sama ada agama tu, diorang buat penyelidikan. Dia sedar-sedar. Tapi kalau kita hentam gitu saja, dakwah tak sampai. Baik tu saudara, kalau kita baca artikel apa sahabat kan, mesti baca dengan penuh kesedaran. Yang benar kita terima, yang tak benar buat sementara kita lihat, kita tengok, kita fikir. Kadang-kadang saudara, orang ni ada PhD, dia rasa dia semua tahu. Percayalah teman-teman, orang ni bila ada PhD, dia rasa dia serba tahu. Sedangkan yang tahu sebab tahu Allah. Tak ada yang lebih tahu. Kita semua manusia. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dan tahu tak tahu ni perempuan, kalau kita nak lihat, kenapa dia ni lebih tahu? Jawabnya kerana dia banyak membaca. Orang yang banyak membaca, dia banyak pengetahuan. Tak ada PhD pun dia lebih pandai. Tak perlu ada PhD. PhD ni hanya sebahagian saja. Ataupun 1/3 saja, tuan-tuan. Kertas dibagi. Karena khusus apa ni, dia fokuskan pengajian ni. Bukan kesemua. Bukan keseluruhan, perempuan. Ini pengalaman saya. Bila kita buat satu tesis PhD umpama kan, pihak universiti bagi tajuk kita. Kadir Azhar dia beri senarai kitab. Kamu tulis. Setiap minggu ada perbincangan. Jadi, apa yang tahu, itu je lah. Bukan menyeluruh. Jadi kalau kita ada rasa ilmu ada kelulusan, kita rasa lebih, saya kata tak tepat lah ya. Memang ada kelebihan simpulan tadi. Memang kita atur, dia ada kelebihan dan ada kelulusan. Yang kita tak ada apa pun. Tapi jangan sampai ke tahap rasa perasaan lebih segala-galanya. Ini musnah. Zaman sekarang perempuan mengajak kita supaya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan bermuafakat. Tuan-tuan datang salat berjamaah, ini bermuafakat. Tuan-tuan sanggup datang bersama, sanggup surat berzikir bersama,
apa mendadah dua tangan berdoa pada Allah, ini adalah satu amalan yang baik. Tapi sayangnya tuan-tuan, musuh banyak sekali ini. Di akhirat nanti kan, tuan-tuan, di akhirat nanti pada ketika itu orang yang kafir kelang kabut, dia menuduh syaitan ni lah yang menyesatkan aku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da iz hadani. Dan Surah sebut, syaitan inilah yang menyesatkan aku. Setelah Al-Quran diturunkan, dia tipu aku. Paling tidak pun Al-Quran syaitan tipu kita, mudahnya baca Al-Quran. Quran kat rumah ada, tapi tak baca. Itu Tuhan tak syaitan menyesatkan kita. Baik, kalau kita baca pun tidak, baca sekadar untuk nak Kemudian setelah kelang kabut ketika itu, dari akhirat itu, apa kata Rasul? Wa qala Rasul, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Rab, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, Nabi Isa kaumnya, Nabi Musa kaumnya, Nabi Muhammad kaumnya, kaumku ittakhadha hadzal Qur'an mahjuran. Mereka ini menjadikan Quran ini ataupun mereka menggunakan Quran ini, ajaran Allah ini mahjuran. Mahjur pun dia buang ke belakang, dicampak jauh-jauh. Kata buat acuh tak acuh ya. Ini di akhirat. Tentu boleh lihat dalam surah Furqan di sana. Jelas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sebut ini adalah bertujuan supaya kita sentiasa memperbanyakkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan itu kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita sentiasa sayang kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Kelebihan lagi Tuhan jelaskan pada ayat yang yang ke-205 dari surah Al-A'raf, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ini dia kata zikir hati, zikir qalbi, zikir qalbi, zikir hati. Duduk sini tuan-tuan, ingatkan Allah. Ingatkan Allah ni tuan-tuan, sama ada tuan-tuan sebut peluah di hati itu tercatat di hati perkataan la ilaha illallah umpamanya, ataupun kesedaran bagaimana betapa agungnya Allah, maha kuasanya Allah, tak ada yang lebih berkuasa. Aku yang melemah lagi kerdil ini, miskin paling miskin ini, sangat berhajat kepada-Mu wahai Allah. Jadi dengan tuan-tuan perempuan, hati kita, Rasulullah SAW pernah satu malam terdengar suara perempuan menangis. Anak dia menangis, yang berat. Sudah tak boleh tidur. Terus keluar, bagi menyiasat, keluarga ni perlukan makanan, tak ada makanan. Dia balik rumah, panggil isteri dia, ada makanan? Ada, bawa makanan ke dia. Itu Rasulullah SAW. Sekarang kita Maulidur Rasul. Maulidur Rasul satu sambutan yang baik. Negara kita merupakan menjadikan amalan ini amalan rutin. Setiap tahun itu suatu amalan yang baik, boleh dipuji. Tapi lebih baik lagi kalau boleh kita buktikan penghayatan. Dari sirah Rasul itu kita cuba buktikan melalui penghayatan. Apa yang Rasul buat, apa yang Rasul tak buat, kita ikut. Itu lebih baik lagi. Dengan menyambut, dengan mengadakan perarakan ke sana sini, dan bersama-sama bersalawat, itu amalan yang baik. Ya, amalan yang
baik dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dan lebih baik lagi kita cuba menghayati ataupun merasai, mengamali apa yang dilakukan Rasulullah. Ini katakan zikir juga teman-teman. Hati ingat dalam keadaan penuh kesedaran. Ingat dalam keadaan perasaan takut. Itu pun zikrullah. Kemudian ayat yang ketiga di dalam Suratul Kahfi. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Wazkur rabbaka idza nasit. Ya, dan seterusnya sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Ayat 8 di surah Al-Muzammil. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ditabattal ilaihi tabtila maknanya sebut, ketika menyebut tu hati bersama Allah. Ingatan kita terarah kepadanya. Itu mana tekun. Tuan-tuan salat tadi kan? Allahu Akbar. Beri perhatian kepada ibarat salat. Itu tekun. Baru berjaya. Tapi kalau kita tak beri perhatian, tak berjaya. Kita buat kerja. Kan? Kita gali lubang. Letak benih. Benih panggung buah rambut, pokok rambutan dan sebagainya, tak tanah kan. Ketika itu kita tak lalai beri perhatian. Tanaman ini akan jadi pun subur bila taruh baja. Jenis baja kita tahu. Tapi kalau ketika itu kita lalai, tak fikir soal tu, mana nak subur tanaman tu. Samalah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang seterusnya ayat yang ke-10 dari surah Al-Jumu'ah. Wahai orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu berjaya. Ini surah Al-Jumu'ah, dari surah Al-Ahzab tadi. Tiga-tiga tu. Yang ini pula surah yang ke-62, ini surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu berjaya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, sebab kita dengar kan tuan-tuan iman ataupun khatib sebut ayat ini. Ya. Kemudian seterusnya firman Allah lagi, iaitu wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan sesungguhnya mengingat Allah ada lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Seterusnya ayat yang ke-103 dari surah Nisa, maksudnya maka apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Ya. Jadi fa iza qadaytumus shalah fazkurullah. Macam kita kan, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahalazim, itu zikir tu. Yang kita buat tu baiklah, ya. Itu amalan yang baik. Baik, zikir pula tentu ini qiyaman wa qu'udan. Mana sama ada kita berdiri, berjalanlah sambil berjalan, qu'udan ataupun duduk, ingatkan Allah. Seterusnya pada ayat yang ke-200 dari surah Al-Baqarah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyang kamu, atau ingatlah Allah lebih banyak dari itu. Ya, tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, pernah mengerjakan ibadat haji kan? Tentulah tuan-tuan perempuan memperbanyakkan zikrullah. Fa iza qadaytum manasikakum, tuan-tuan sudah sudah berada di, sudah wukuf di Arafah,
sudah bermalam di Mina, sudah tawaf rukun, sa'i, tawaf, jadi selesai haji. Dah selesai. Ya, dah selesai. Bila dah selesai, apa tugasnya? Sebutlah Allah banyak-banyak, bersyukurlah. Jangan kelang kabut nak beli barang, dia berebut-rebut. Nak beli kain sejadah berapa? Kan? Nak beli kain serban berapa? Hak biru ke, hak hijau ke, hak merah ke? Kan? Tak ada fikir tuan-tuan. Jangan fikir bagaimana apa ni nak sebut nama Allah. Ini Masjidil Haram. Bila kita balik nanti tak tahu bila kita boleh sampai. Tengok, saya berada dalam di Mekah. Bila balik hanya tahun 96 sudah pergi sekali. Umrah. Teruskan mulai. Hati cukup rindu. Ialah kita berada di lama, tahu, cukup rindu. Di tempat kita tak ada Masjidil Haram, tak ada Kaabah. Masjid Nabawi ni di Madinah. Jadi bila kita berada di sana tuan-tuan, jangan lepas peluang. Setiap saat, setiap minit ingatkan Allah. Sebutlah Allah banyak-banyak. Saya nak cerita soal nama Allah. Orang Sudan ya, ni orang Sudan ni. Dia bila apa sudah wukuf di Arafah, bermalam di Mina, balik sa'i, tawaf kan. Juan bila tawaf ifadah, tawaf wukuf tu nak balik selalu. Jadi bila tawaf tu, selesai tawaf, balik. Bila balik tuan-tuan, kita disunatkan membelangkangi Kaabah. Bila kita tak pandang Kaabah lagi, terus balik. Tapi dia tidak. Dia undur mata pandang pada Kaabah. Dan dapat lihat di dua biji mata mengalir air matanya. Bersampai dekat Babus Salam, tuan-tuan tak boleh ingat sekarang Babus Salam. Dah Musyawarah tu diubah suai dah sekarang ni. Dulu boleh tahu Babus Salam. Bila sampai kat situ dia berhenti. Saya tanya dia, Sayyidi, kaif anta tara? Tuan, bagaimana, kenapa tuan bersikap demikian? Dia pun cerita, ana miskin, dia. Aku seorang miskin, dia. Negaraku. Dan aku datang sebab dari sini ni satu nikmat besar dari Tuhan. Apabila aku balik nanti, dah tentu hatiku jauh dengan Kaabah. Walaupun hatiku cukup rindu pada Kaabah, tapi hati jauh. Hati dia tu perempuan. Jadi inilah dikatakan mana iman. Iman yang sebenar. Bilal ibn Rabah, muazzin, tukang ban Rasulullah. Beliau ni pada akhir-akhirnya dia berada apa ni bermukim di Syria. Setelah Rasulullah wafat dan begini ni, dia tak boleh tahan duduk di Madinah. Kata apa ni ungkapan kata Muhammadur Rasulullah selalu berada dalam ingatan dia. Tak boleh. Bila duduk jauh di Syria sana, satu malam dia bermimpi. Wahai Bilal, apakah engkau telah lupakan aku? Rasul jumpa Rasulullah SAW dia. Aku lupa dah lupakan aku. Jadi dia pun tersedar, terkejut. Bagi esok dia dengan apa ni atas nama Allah beritahu isteri dia, aku nak ke Madinah, kata dia. Siap untuk tuan. Maaf dia pada sana nak sampai ke mana tu memakan masa 10 hari berjalan kaki itu tak. Sama. Bila sampai ke Madinatul Munawwarah, masuk ke Raudhah, pergi ke Maqam Rasulullah, dia pensan kat situ. Ini orang cintakan Rasulullah.
Hebat tuan-tuan iman dia. Kita ni sebenarnya walaupun kita tunjukkan kasih kita tapi iman tak sekuat, powernya tak kuat tuan-tuan. Kenapa? Karena kita tidak suburkan iman kita dengan kepahaman, suburkan dengan keyakinan. Tak. Kita tak suburkan. Cuba tuan-tuan suburkan. Dan untuk menyuburkan keimanan dengan kepahaman dan keyakinan, memahami Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran, tengok terjemahan. Cuba faham. Jangan banyak 5 ayat sekali. Tuan-tuan boleh baca. Sama ada tafsir dalam bahasa Malaysia, atau dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan akan menikmati suatu nikmat yang tak pernah tuan kecapi. Percayalah tuan-tuan. Saya walaupun saya tahu sikit-sikit bahasa Arab tu, saya amalkan begitu. Saya cuba nak mempelajari ini dalam bahasa Melayu, ini dalam bahasa Inggeris. Ada 2 sebab. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Yang bahasa Arab tu saya tak tahu dah. Saya tak tahu. Jadi pengalaman saya banyak sesuatu yang sebelum tu saya tak tahu, tapi sekarang tahu. Betul saya katakan tadi bahawa sumber keyakinan, sumber kekejakan iman, sumber kematangan makrifat adalah dari bacaan. Bila kita banyak membaca, kita tahu. Sebab bacaan itu termasuk dalam arti kata zikrullah. Bukan free itu membuat. Tetap baca buku, baca tafsir, baca ini kan. Bukan free. Dapat pahala. Bukan kosongnya tempat. Tuan dapat pahala. InsyaAllah tuan akan lihat di akhirat nanti. Malah tak sampai belum akhirat pun, di dunia pun tuan akan dapat menikmati. Betapa apa yang kita lakukan ini baik pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ayat Quran. Kemudian hadis pula, ya, hadis. Hadis seperti hadis banyak-banyak dibuat. Tujuannya supaya tuan-tuan dan puan lebih rasa berkeyakinan, ya, dan minat untuk memperbaikkan zikrullah. Tuan-tuan cubalah tengok, ya. Hadis pertama riwayat Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari membawakan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya sesungguhnya Allah berfirman, aku bersama hamba-Ku apabila ia mengingatiku dan menggerakkan kedua bibir mulutnya kerana-Ku. Jadi bila sebut la ilaha illallah, Allah bersama kita. Bila Allah bersama kita, terluas saja permohonan, ya Allah, tolonglah aku. InsyaAllah Tuhan tolong. Kalau tuan-tuan ada rezeki lebih pergi ke Mekah, cuba tuan-tuan duduk di maqam Ibrahim tu. Dulu senang tuan tak ramai. Ya sekarang ni ramai. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi orang tak ramai, dibuat umrah. Ya? Buat mengucap umrah. Carilah. Agak-agak bulan ni tak ramai pergi. Dia kat ramai. Jam 2 pagi pergi ke ramai. Ya? Di penjuru Kaabah tuan-tuan. Tuan-tuan akan apa terasa? Betapa Allah memperkenalkan apa yang kita minta. Baik, tuan-tuan ada orang tanya saya ni, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, kenapa orang Arab ni kan? Tak berdoa dengan Tuhan supaya musnahkan Yahudi tu, Israel tu. Kata dia. Dia tanya itu. Saya kata bahasa Arab pun dah dilalaikan. Dah dilalaikan puan. Lahiyatan qulubun. Tuhan kata, lahiyatan qulubun. Hatinya dilalaikan. Dilekakan. Apa dia melekakan dia? Kebendaan.
Sekarang apa ni IT apa ni sains teknologi cukup canggihan. Kau tuan pergi tengok rumah Abang Ara kan atas pucuk rumah dia tu. Kalau bola besar tu. TV dia boleh tengok seluruh dunia. Apa dia tu pun. Itu leka nak ke Masjidil Haram nanti 30 gram ni. Ialah tuan-tuan perempuan, saya ada keluarga saya. Pak saudara dan mak saudara saya. Melayu tapi dah jadi Arab. Itulah bila kita ajak nak pergi tawaf, dia mau pergi dululah dia. Kau mau pergi dulu. Dia kalau pergi nak program darah ni cukup baik. Adalah tuan-tuan perempuan. Baik. Soal kemewahan pula. Kerana melimpah dia punya rezeki, dah tentulah leka. Dilalaikan tuan perempuan. Jadi sebab tu senang. Israel nak serang dia senang. Nak apa nak mempertablikkan tu orang bangsa Arab senang tuan. Bangsa Arab ni bangsa yang bijak tuan perempuan. Bangsa yang cukup pintar tuan. Memanglah dia Al-Quran ni sikit dan dia boleh ingat semua. Apa ni yang pelajar dia yang ambil buat apa perubatan cukup mahir. Dia spesialis dalam bidang sekali. Tapi sayangnya kebijaksanaan itu tidak dimanfaatkan demi untuk Islam. Tapi dimanfaatkan untuk diri sendiri. Ataupun untuk apa kebendaan musnah tu perempuan. Tuan-tuan lihat yang kalau apa ni ialah gambar-gambar cukup menakutkan. Dunia sudah bertukar. Islam tu hanya tinggal nama saja. Sedangkan amalannya lain caranya. Inilah antara sebab faktor mengapa apa ni Allah lambatkan. Tuhan akan turun bukan tak akan turun. Tuhan lambatkan. Uji dulu. Bagi dulu uji. Ini kuasa Tuhan. Nabi Musa AS berdoa dengan Tuhan dan masa perkenan doa dia tu 40 tahun. Arba'ina sanatan. Dia sesat di padang teh, padang singai. Teman-teman kalau pernah pergi kan dekat belum juga. Saya pernah sampai dulu. Jadi dia selesai tu kan 40 tahun. Yatihu nasanatan 40 sanatan 40 tahun. Dia doa. Ketika tu apa ni berada di sini tu makan ni apa dia? Al-manna was-salwa. Manna salwa. Manna ni dia jenis macam manisan tu. Daripada langit Tuhan hujan dia turun. Dan lekat di daun dia macam apa ni macam embun tu kan lihat mana ni kemudian salwa tu apa ni daging burung itu makan dia bila akhir tu bila Tuhan makbulkan doa dia keluar tapi jangka masanya 40 tahun cukup lama tu perempuan. Namun begitu oleh kerana mereka ini bersabar Tuhan perkenankan. Itulah. Jadi saya kira apa yang berlaku pada hari ini tunggu saat-saat kemenangan. Allah akan beri kemenangan kepada umat Islam. Yakinlah tu perempuan. Tapi dari sekarang ni kita naklah berusaha merapatkan hubungan. Apa ni saling sayang menyayangi. Apa ni tanamkan sifat mesra, kasih sayang. Jangan suka mencemooh-cemooh, jangan. Itu tak boleh. Itu bukan Islam tu perempuan. Itu adalah pemusnah, virus supaya umat ini hancur. Baik. Kemudian hadis kedua, tiada suatu sedekah yang lebih utama dari zikrullah Allah, ya. Masalah orang yang mengingati Tuhannya dan orang yang tidak mengingatinya adalah seperti masalah orang yang hidup dan orang yang mati. Dia yang hidup tu dia selalu menyebut Allah. Yang mati itu yang malas menyebut Allah.
Itu orang mati. Tentu adik kat bawah cuma. Kemudian satu lagi hadis, adakah kamu ingin mengetahui? Aku mau memberitahu kamu yang terbaik dari segala amalan kamu, yang paling murni di antara harta yang kami miliki, yang tertinggi derajat dari derajat kamu, yang paling baik bagi kamu dari impak emas dan perak, dia lebih baik bagi kamu dari bertemu musuh, lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kamu. Mana berperanglah? Apa dia? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, zikrullah. Itu paling baik. Ini dipahamin bahawa jihad-jihad ni itu bukan tujuan Islam utama. Bukan tujuan utama dalam Islam. Mesti jihad. Sebab jihad perempuan, Rasulullah sendiri pun hanya keluar 2 kali saja. Dalam mengajar. Ini pun tak pernah berlaku peperangan. Sekali di Uhud saja. Yang setelah itu tak jadi buat. Ini menunjukkan bahawa Islam bukan jihad dan Islam bukan jihad untuk memanggil orang lain. Malah jihad dan Islam ini bermaksud mengajar orang lain itu sama-sama berdiri, sama-sama menjunjung Allah, mengangkat Allah sebagai Tuhan. Itu jihad. Kerja kuat. Jihad ni perempuan kerja kuat. Bila sekarang kita Melayu ni bila sebut jihad kan, napak-napak kan. Bukan tu jihad, maknanya kerja kuat, kerja lebih. Itu mana jihad. Tuan-tuan bagi kerja, pergi ke pejabat kan, sebagai pegawai kantor kan. Itu jihad tuan-tuan. Diberi pahala kalau tuan-tuan niat yang baik. Cikgu pergi sekolah, didik anak bangsa, jihad pada Allah, jihad juga tu. Tuan-tuan datang ke masjid dengan keadaan letih kan, jihad juga. Menekan hawa nafsu. Alhasil perempuan kalau kita fikir banyak. Saya yang boleh menyampaikan sikit-sikit ni, saya kira ini jihad saya. Ini kemampuan saya yang saya boleh sampaikan kepada tu perempuan. Semoga kita sama-sama mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.